Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail. Seperti biasa dalam motivasi pagi, insya-Allah saya akan kongsikan, sebagaimana sebelum-sebelum ni pun saya kongsikan dengan anda pelbagai kisah-kisah menarik jatuh bangun iktibar yang berlaku kepada para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu, untuk kita jadikan sebagai penguat semangat kita, pemberi motivasi kepada kita dan pemberi inspirasi untuk kita menempuh hari-hari kita yang kian mencabar ini dengan kisah ataupun yang apa jua yang berlaku kepada mereka untuk dijadikan panduan buat kita bersama. Dan pada kali ini, tajuk motivasi pagi saya untuk tatapan, untuk renungan kita bersama ialah tajuknya tentang lihatlah sesuatu yang tak nampak. Apa pula ni? Lihatlah sesuatu yang tak nampak. Biasa kita ni kalau nak tengok apa-apa pun, kita mesti pastikan benda tu boleh kita nampak, baru kita boleh tengok. Tapi lihat sesuatu yang tak nampak, macam mana cerita ni? Baik, ini berkait dengan kisah seorang ulama yang terkenal, yang beliau namanya Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini, beliau merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Mereka ini kalau dari sudut keilmuan sangatlah terkenal. Namun kisah menarik tentang Imam Abu Yusuf, anak murid kepada Imam Abu Hanifah ni, beliau sejak daripada kecil adalah kisah sedih berlaku kepadanya, iaitu ayahandanya, iaitu ayah kepada Imam Abu Yusuf ini meninggal, wafat ketika beliau masih kecil waktu itu. Dan ibu Syekh ataupun Imam Abu Yusuf bawa Imam Abu Yusuf ini kepada seorang penjahit. Untuk tujuan apa? Belajar ilmu menjahit. Ialah bila ayah dah meninggal, jadi ibunya pun bertujuan untuk nak sara kehidupan dengan hantar anaknya itu, Imam Abu Yusuf, kepada tukang jahit, ajar dan belajar tentang ilmu jahitan, dengan itu untuk nak memperoleh pendapatan. Namun tiap-tiap kali, kata Abu Yusuf, tiap-tiap kali aku nak pergi ke kedai penjahit tu, aku akan melintasi majlis ilmu Imam Abu Hanifah. Dan aku pun duduk, kata beliau, aku duduk dalam majlis tu dan aku dengar pengajaran beliau, dengar. Tapi bila ibu aku nampak aku duduk dalam majlis Imam Abu Hanifah, terus dia tarik tangan aku dan terus bawa aku pergi ke kedai jahit. Suruh belajar ilmu menjahit, bukan duduk dalam majlis ilmu Imam Abu Hanifah ni. Namun pada suatu hari, Imam Abu Yusuf dia buat keputusan untuk dia nak tinggalkan kursus menjahitnya tu. Sebab apa? Sebab dia nak duduk dan hadir dalam majlis ilmu Imam Abu Hanifah sepenuh masa. Dia nak duduk menuntut ilmu sepenuh masa dengan Imam Abu Hanifah. Tapi tak lama selepas itu, ibu Imam Abu Yusuf ini, dia datang dan terus jumpa Imam Abu Hanifah sambil dalam keadaan marah-marah. Dan Imam Abu Yusuf kata apa? Dia kata, budak ni anak yatim, kami ni dah lah tak ada apa-apa pendapatan melainkan untuk nak menjahit je. Jadi tolonglah janganlah merosakkan anak aku. Biarlah anak aku ni dia nak belajar menjahit untuk nak sara hidup kami. Lalu Imam Abu Hanifah dengan tenang, beliau pun menjawab. Kata Imam Abu Hanifah, puan, sabar, tenang. Dia sekarang sedang belajar ilmu agama. Ingat puan, satu hari nanti dia akan menyantap faluzaj bercampur minyak gajus. Apa pula tu faluzaj bercampur minyak gajuh ni? Dia makanan
yang disebut oleh Imam Abu Hanifah ni adalah dia sejenis orang panggil apa, kek yang makanan golongan apa, orang muda kata apa, golongan have golongan raja-raja, yang orang banyak duit, orang kaya je yang boleh merasa kek macam tu, faluzaj bercampur minyak gajus. Kata Imam Abu Hanifah, anak puan ni satu hari nanti dia akan jadi orang yang boleh menyantap, boleh makan, boleh rasa faluzaj bercampur minyak gaju, makanan orang kaya. Artinya anak puan ni nanti ni akan membesar dewasa sebagai seorang yang hebat lah satu hari nanti. Tapi Imam Abu Yusuf dalam keadaan yang lagi marah. Dia kata, engkau ni orang tua yang nyanyuk dan dia meninggalkan Imam Abu Hanifah dengan kata-kata yang begitu. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasa, dengan keyakinan dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah menjadi kenyataan. Imam Abu Yusuf terus mencatat kejayaan dalam pelajaran, tekun dalam menuntut ilmu. Semakin hari semakin nama beliau makin masyhur sebagai pakar fiqh dan hadis yang sangat dihormati dan disegani. Sampailah Khalifah Al-Hadi menubuhkan satu jabatan khusus dalam kerajaan dia yang dinamakan sebagai Qadi Al-Qudah ataupun Hakim Agung. Khalifah segera menunjukkan siapa? Imam Abu Yusuf untuk pegang jabatan ni. Jadi itulah bermula daripada saat tu Imam Abu Yusuf Hakim Agung pertama di dunia. Seluruh negeri jajahan Bani Abbasiyah sampai kita kata hampir sepertiga dunia berada di bawah kekuasaannya. Beliau memegang jawatan tu sampailah pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Satu hari Imam Abu Yusuf berkata, satu hari bila aku duduk dan bersama-sama dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, tiba-tiba dihidangkan di hadapan mereka waktu tu ada sebiji kek yang sangat mewah. Dan Imam Abu Yusuf pun dia tak kenal sangat kek ni. Yalah, dulu hidup sebagai orang susah, tapi tiba-tiba dihidangkan depan kek yang tak pernah dia tengok. Lalu kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, jemput makan Tuan Hakim. Makanlah makanan ni, bukan biasa orang makan makanan ni, kek ni. Apakah kek tersebut? Itulah faluzaj bercampur minyak gajus. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa yang berlaku ini ataupun apa yang dikisahkan ini merupakan kisah inspirasi. Boleh kita jadikan dia sebagai penguat semangat. Rupanya dalam kehidupan, bagi orang yang mampu untuk lihat sesuatu yang tak nampak ataupun boleh kita katakan sebagai imajinasi. Orang bijak pandai menyebutkan imajinasi boleh mencetuskan emosi. Emosi boleh mencetuskan aksi. Keupayaan untuk membayangkan masa depan, itulah sikap orang berjaya. Orang berjaya, dia mampu untuk membayangkan masa depan dia. Dan itulah yang akan melonjakkan, yang akan jadi daya tolak dari dalam untuk seseorang itu berjaya. Ada imajinasi yang cemerlang, mencetuskan emosi yang membuak-buak dalam hatinya itu dan akan melahirkan aksi yang terus cemerlang. Bagi orang yang minat dia sebagai seorang penyanyi, dia membayangkan imajinasi dia diminati nyanyiannya itu sampai ke lubuk jiwa pendengar-pendengar. Dengan emosinya itu dia akan melantunkan suaranya dengan sebaik-baiknya itu, dan aksinya dengan aksi yang cemerlang. Bagi seorang penyampai radio, imajinasinya membayangkan para pendengar semua akan dengar dengan tekun, akan mendapat manfaat setiap apa yang beliau sampaikan, membuatkan emosinya tak sabar-sabar untuk nak menyampaikan apa yang bakal dia kongsikan di corong-corong radio. Aksinya akan cemerlang. Bagi seorang yang mencipta bangunan pencakar langit, takkan tiba-tiba ada depan mata, tidak. Bangunan yang hebat-hebat dalam dunia pun semuanya bermula daripada imajinasi pencipta tu terlebih dahulu. Daripada imajinasi mencetuskan emosinya, akhirnya aksinya itu dia akan menghasilkan kecemerlangan. Bagi seorang penceramah, pembentang ketah kerja, siapa pun, bermula daripada imajinasi dulu, membayangkan aku akan sampaikan isi penyampaian aku dengan terbaik, dengan dalil, dengan hujah yang mantap, yang bernas, membuatkan semua yang dengar puas hati, maka akan mencetuskan emosi dan seterusnya aksi yang terbaik yang akan dia berikan. Begitulah juga seorang ibu maupun ayah, guru-guru yang hebat berjaya untuk menimbulkan imajinasi hebat di minda anak-anak.
Itu penting. Bagi anak-anak kita suatu bentuk imajinasi yang cemerlang. Anak ayah, along, kakak, angah, ingat, suatu hari nanti ayah nak anak ayah ni jadi seorang yang begitu dan begini. Bayangkan, cetuskan imajinasi hebat-hebat di minda anak-anak kita. Bayangkan kalau anak kita ini suatu hari kelak menjadi seorang yang kaya, seorang yang soleh, seorang yang solehah, boleh membantu orang, hidupnya suka memberi. Cetuskan imajinasi yang cemerlang, yang hebat di mindanya. InsyaAllah tindakannya, aksinya nanti akan membuahkan suatu yang barakah dan juga memberikan kebaikan ke seluruh alam. InsyaAllah. Ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi